Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, sambung perbahasan pada malam ini ayat 11 dan 12 surah At-Tariq, di mana walaupun dua ayat ini ringkas sahaja, tetapi sebenarnya demikianlah sifat ayat-ayat Allah, mempersembahkan pengajaran yang terlalu haibat untuk kita. Dan akan saya kaitkan dua ayat ini dengan mafhum daripada sepotong hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, was-samaa a'udzu billahi minasyaitonir rajim, was-samaa'i dzatir raj'a wal ardi dzatis sad'a. Sadaqallahul azim. Ayat 11 dan 12 surah At-Tariq, mafhumnya demi langit yang berulang-ulang mencurahkan hujan dan bumi yang merekah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Muslimin dan muslimat, ayat ini bagi kita nampak macam biasa sahaja. Persoalan air hujan yang mencurah-curah ini biasa. Especially kita di negara kita Malaysia, musim hujan hujung-hujung tahun macam ni biasa.
Saya meninggalkan Madinah 18 hari bulan September yang lalu, pulang ke Malaysia. Madinah hujan lebat. Airport Madinah hujan. Sebelum tu 43, 44 darjah Celsius. Maka kita fahamlah, apabila Madinah mula hujan, maka itu tanda syita. Musim sejuk mula nak masuk. Itu tanda dia. Tanda dia Allah bagi hujan. Yang sebelum tu jamaah saya cakap dah, kata ustaz, 2-3 hari lagi kita di Madinah pakai demam. Semua pakat memang tak tahan lah. Panas sungguh. 43, 44. Allahu Akbar. Saya balik, anak saya tegur, kenapa Abi muka hitam? Wah, ingat aku putih ke? Hitam lah tuan-tuan, panas. Uhud panas, Kubah panas, semua panas. Tapi nak balik airport Madinah hujan lebat. Itu tanda syita, musim sejuk nak mula masuk. Dan inilah program musim sejuk apa semualah yang tuan-tuan nak pergi apa semua. Nak sebut biasa je. Tengok air hujan. Tambah kita di Malaysia. Lepas tumbuh wal ardi dhatis sada. Pokok yang tumbuh hasil daripada hujan yang turun. Bumi yang merekah menerbitkan buah-buahan pokok-pokok. Sekali kita pandang biasa. Tetapi tuan-tuan muslimin muslimat, kalau kita belajar secara basic lah bahasa Arab, maka sudah tentu kita dapat melihat betapa hebatnya ayat ini. Cuba tuan-tuan muslimat perhatikan. Bila Allah menyebut was-samaa'i dzatir raja', hujung dia ada kalimah raja', merujuk raja'. Tuan-tuan cuba fikir sekejap. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut demi langit yang menurunkan hujan dan disebut dengan ar-raja'? Ra, alif lam ra, jim ain, raja'. Inilah yang dibahaskan oleh para ulama, bahawa itulah sifat air hujan. Ia akan sentiasa bila kita sebut raja, makna kembali. Itulah sifat air hujan. Matahari yang memancar dengan terangnya, lalu tembak kepada air sungai, air laut. Apa yang berlaku ialah penguapan, evaporation. Penguapan berlaku, di mana wap air laut, wap air sungai akan naik ke tempat yang tinggi dan akhirnya membentuk awan. Itu teori simple penciptaan air hujan dengan izin Allah. Sebab itu bila tak ada hujan, kemarau yang panjang, apa jadi? Penembakan, pembenihan awan. Sebab awan itulah yang akan menurunkan hujan biiznillah. Lalu apabila wap air naik ke atas membentuk awan, lalu semakin berat, dan Allah bagi tanda. Allah Ta'ala sebut banyak ayat di dalam Al-Quran tentang bagaimana di antara tanda hari nak hujan ialah dia akan berangin dulu. Itu Allah sebut tu. Antaranya wa huwallazi arsalar riyaha busyran baina yaday rahmatih
Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Ayat dalam Al-Furqan. Dialah Allah yang telah mengirimkan angin sebagai busyra. Busyra khabar gembira dengan kedatangan hujan. Hujan itu rahmat. Busyra baina yaday rahmati. Kemudian baru Allah sebut wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Lalu Allah menurunkan daripada langit itu akan air yang bersih. Maksudnya awan. Baik, tuan-tuan, muslimin muslimat, Allah bagi tanda dulu. Perhati tengok. Kalau hujan nak turun, dia mesti ada angin. Perhati tengok. Tak kuat sepoi-sepoi bahasa, angin baru dia hujan turun. Itu memang Allah sebut di dalam Al-Quran. Baik. Bila hujan turun, jatuhlah masuk balik ke dalam laut, jatuhlah masuk balik ke dalam sungai. Kemudian proses ini raja', berulang. Matahari tembak lagi, naik balik wah. Air jatuh tadi, naik balik wah, bentuk awan, jatuh lagi air. Itulah maksud Allah, was-sama'i dzatir raj'a. Demi langit yang menurunkan hujan disebut dengan ar-raj'a, berulang kali, sebagai satu proses yang boleh difikir oleh manusia. Dan kita dalam ilmu fiqh kan biasa kita membicarakan soal at-talaq. At-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Al-Baqarah agak detail menceritakan tentang iddah orang yang bercerai, sama ada cerai hidup atau cerai mati. Ada sedikit dalam surah At-Talaq. Tuan-tuan, bila sebut At-Talaq, talaq makna berpisah, talaq makna cerai lah bahasa kita. Itu yang Nabi sebut ketika Rasulullah masuk ke bumi Makkah pada tahun ke-8 Hijrah. Allahu Akbar. Ketika Allah memberi satu mimpi kepada Nabi, yang akhirnya mimpi itu berlaku kebenaran dia, tetapi bukan pada tahun 6 Hijrah. Kerana 6 Hijrah Nabi tertahan di Hudaybiyah, walaupun mimpi pakai ihram dan membotakkan kepala. Tetapi janji Allah, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Ayat 27 surah Al-Fath. Allah kata, demi sesungguh telah dibenarkan mimpi Rasul itu, bahawa kamu wahai Muhammad la tadkhulunnal masjidal harama, kamu akan masuk Masjidil Haram. Percayalah kata Allah. Walaupun mimpi itu 6 Hijrah, Nabi punya syok, ambil miqat di Abiyar Ali, 2 minggu naik unta sampai Hudaybiyah, tertahan. Panjang cerita no, perjanjian Hudaybiyah. Tapi berlaku tak masuk buat umrah tu? Bila? Tahun depan 7 Hijrah. Dipanggil Umratul Qadha, ketika perjanjian antara pihak musyrikin dengan Rasulullah. Antara isi kandung perjanjian ialah bahawa Muhammad dan sahabat, Rasulullah dan sahabat hendaklah pulang ke Madinah tahun depan datang buat umrah. Nabi terima, sebab ini bacaan politik Rasulullah yang terlalu jauh.
Nabi kata tak apa, kita beralah dulu. Itu yang datang hukum dam ihsan. Dam kerana terhalang. Niat jatuh dah umrah tapi terhalang di Hudaybiyah, maka sembelih seekor kambing untuk membuka pakaian ihram bertahallul. Tuan-tuan, membebaskan diri daripada ihram dia panggil dam ihsan ketika terhalang. Tahun depan Nabi datang tak? Datang. Allah kata, aku benarkan mimpimu wahai Muhammad. Kamu akan masuk Masjidil Haram. Kamu akan membotakkan kepala dan kamu akan bergunting. Allah siap letak hukum muhalliqin wa muqassirin. Maka kata ulama, mana lebih afdal waktu kita bertahallul? Tentulah membotakkan kepala. Membotakkan kepala lebih afdal daripada bergunting. Jemaah saya lelaki, semua saya arahkan botak. Sami'na wa ata'na. Semua pakai angguk botak ke semua. Sempoi muka seorang-seorang. Dengan saya sekali botak. Tuan-tuan, muslimin muslimat, kenapa afdal botak? Sebab Rasulullah mendoakan 3 kali untuk orang yang membotakkan kepala, dan mendoakan sekali untuk orang yang bergunting. Sebab tu lebih afdal botak. Baik, nak sebut apa? 7 hijrah masuk buat umrah, 8 hijrah Fathul Makkah. Tengok, saya nak ambil kalimah at-talaq. Kejap lagi kita nak ambil sikit hukum, kemudian kita tengok hadis Rasulullah tentang air hujan. Allahu akbar. Tuan-tuan muslimat, ketika Nabi masuk ke kota Makkah, Nabi melalui arah Ghazah. Ghazah, Syamiyah, Ajiyah, Misfalah. Ini 4 penjuru kota Makkah. Semua ada hotel di situ. Ajiyah, Syamiyah, Misfalah, Ghazah. Cuma belah Ghazah sudah dirobohkan. Ghazah jadi bus stop. Saya masih ingat 2012, sebelum kami balik haji 2012, saya bawa satu jemaah haji, rombongan haji. Sebelum pulang, hotel kita tu depa pangkah semua. Hotel di Ghazah. Ghazah ni sebelah kanan Marwah. Kita naik Bukit Marwah, keluar sebelah kanan, terus menuju Ma'la, menuju perkuburan Sayyidatina Khadijah dan Masjid Jin. Yang tu kita panggil Ghazah. Nak balik tu Pak Arab dia pangkah dah. Macam cerita Alibaba, Bujang Lapuk apa semua, pendekar apa semua ni, yang insen mata kaji kan, pangkah. Rupanya dirobohkan. Clear. Untuk pembesaran masjid, so tak ada apa dah, lapang sekarang Ghazah. Ada bus stop aja situ. Kawasan tu nanti akan dilebarkan lagi Masjidil Haram. Tengah tu betul-betul dahsyat punya construction sekarang. Baik, tuan-tuan muslimat, Nabi datang daripada arah Ghazah. Khalid ibn Walid daripada arah Syamiyah melalui Jabal Ka'bah. Ada sebuah bukit dia panggil Jabal Ka'bah, masih ada sampai sekarang. Itulah bukit yang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ambil batu susun, tinggikan. Yarfa'u Ibrahimul qawa'id. Ibrahim dan Ismail meninggikan Ka'bah daripada foundation, asas dia. Makna Ka'bah dah ada, tapak dah ada, Nabi Ibrahim bagi angkat, bagi tinggi. Batu diambil kat mana? Jabal Ka'bah tu. Boleh pergi tengok? Boleh pergi lah tengok, ada lagi. Bukit dia, kecil dia tinggal. Jabal Ka'bah. Tepi Jabal Ka'bah tu ada signage, ada nama jalan. Tariq Khalid ibn Walid. Ada signboard, ada nama jalan Tariq Khalid ibn Walid. Daripada arah situlah Sayyidina Khalid ibn Walid memimpin ketumbukan tentera. Kemudian arah At-Tanaim dipimpin tentera berjalan kaki oleh menantu Abu Bakrin,
Sayyidina Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. So masuk beberapa penjuru. Bila Nabi masuk, nak sebut kalimah at-talaq, tak lagi tengok rojok. Nabi masuk aja, apa yang Nabi sebut kepada penduduk Makkah? Nabi kata wa antum tulaqa, talak. Wa antum, kamu semua ni, tulaqa, aku bebaskan, aku ceraikan. Maksudnya kamu ni bebaslah. Wa antum tulaqa, kamu aku bebaskan, aku maafkan kamu. Itu kalimah at-talaq, makna berlaku apa yang kita sebut bebas, ikatan dah tak ada. Itu kalimah at-talaq. Baik. Bila kita sebut ar-raj', maka terkaitlah sedikit dengan hukum munakah. Maka bila kita sebut at-talaq, maka di sana ada yang kita panggil dengan talaq raj'i. Itu kalimah raj'i tadi, berulang kembali. Talaq raj'i. Ada yang talaq ba'in. Ba'in bagi pada dua, ba'in sughra, ba'in kubra. Ma makna talaq raj'i? Iaitulah seorang suami yang merujuk semula kepada isterinya ketika isterinya masih dalam iddah. Masih dalam iddah, rujuk balik dalam iddah. Iddah makna cerai hidup lah. Kalau cerai mati 4 bulan 10 hari. Cerai hidup salasata quru, boleh jadi 3 kali suci. Cerai mati tetap 4 bulan 10 hari. Menopause ke tak menopause ke 4 bulan 10 hari. Cerai hidup kalau menopause baru 3 bulan. Cerai hidup kalau masih suci, itulah salasata quru, 3 kali suci yang dibahaskan oleh para ulama fiqh. So dalam iddah, masih dalam iddah. Masih dalam iddah, maksudnya cerai hidup lah. Cerai mati, suami nak rujuk apa, laki dah mati. Ni cerai hidup. Maka dalam iddah itu rujuk balik, maka suami tidak payah akad nikah lain. Abah kat bini cukup dengan dia berkata aku kembali kepada perkahwinan asalku, cukup dah. Atau kata aku rujuk, selesai. Cuma la punya hukum dia kena rujuk mahkamah dulu. Dia panjang lah, panjang cerita. Kena tanya dulu isteri, sebab takut juga, takut laki jenis gangster. Sebelum tu terajang sepak tikam pungkuk habis kawan tu sampai cedera parah. Lepas tu nak rujuk, mana bini yang mau? So dia involve dengan mahkamah. Itu kena faham, sistem dia ada di situ. Saya menyebut hukum basic sahaja. Soal mahkamah tu soal nombor 2. Hukum basic rujuk berlaku, dia panggil talaq raj'i apabila isteri masih dalam iddah, berlaku rujuk, maka tak perlu akad nikah. 1. 2. Talaq ba'in. Talaq ba'in ada 2. 1 dia panggil ba'in sughra, iaitulah berlaku rujuk ketika habisnya iddah. 5 tahun bercerai, contoh. Duk fikir anak-anak ni, kesian ke anak-anak, kesian ke anak-anak, cari pak, cari tu apa semua. Bercerai tu pun kecil, tak besar mana pun. Maka akhirnya setujulah rujuk. Maka ba'in sughra adalah perlu kepada akad nikah yang baru dan mahar mas kawin yang baru. Macam dia mula-mula kahwin dulu, setelah habis iddah kawan ni, yang tu dia panggil ba'in sughra. Tolak 1, tolak 2 boleh.
Dia main nombor 3. Ni jaga. Dia panggil ba'in kubra. Iaitulah suami yang menceraikan isterinya dengan talak 3. Dia hantam talak 3 dalam keadaan Allah Ta'ala berfirman. Tengok, hukum siap dalam Al-Baqarah 230. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Allah kata, sekiranya kamu menceraikannya untuk kali yang ketiga ataupun talak 3, maka tidak halal perempuan itu untuk kamu rojok kecuali dia menikah lain. Perempuan yang dicerai dengan talak 3, dia kahwin. Nak rojok dengan dia, tunggu dia kahwin. Tu yang Melayu kata Cina buta perut. Kan Melayu kata Cina buta. Kan Melayu punya istilah Cina buta. Perempuan ni kena kahwin. Kahwin dengan lelaki lain. Hidup suami isteri, bersetubuh, campur dengan tok laki ni. Nah, tok laki ni ceraikan dia. Habis iddah, baru hang bekas suami boleh rojok. Tu yang dalam drama kadang-kadang dia pergi upah kawan ni. Ada dalam drama kadang-kadang dia upah kawan ni, suruh kahwin dengan bekas bini dia. Lepas tu kawan ni bila dah kahwin, dia syok pula tak mau cerai. Yang ini drama lah. Nak sebut hukum tu ada di dalam Al-Quran. Itu dia panggil talak, itu dia panggil ba'in kubra. Jaga. Baik itu benda tak boleh bergurau, kata Nabi, antaranya perceraian. Jangan duk bergurau dengan bini soal cerai berai. Wal'ayadha billahi min zalik. Kerana ia merupakan hukum yang tersilap langkah kita. Sampai kiamat lah hang tak jumpa bekas bini hang. Walaupun hang rasa nak rojok balik, perasaan cinta tu berputik balik, tapi kata orang Melayu begitulah. Kerana mulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Tu hadis Melayu, pinjam sat. Tuan-tuan muslimin muslimat, bila sebut wasama idzatir raja', saya teringat cerita fiqah tu sekejap. Tu yang saya sentuh sikit, bab rojok. Sebab itu jaga rumah tangga kita. Islam meletakkan hukum hakam yang kita mesti faham, termasuk dalam perkara kalaulah dia sudah kematian suami, bercerainya cerai mati, 4 bulan 10 hari iddahnya, maka boleh tak seorang lelaki dia menyampaikan ucapan-ucapan sindiran kepada perempuan ini dengan maksud ucapan itu dia macam nak lama perempuan tu. Islam bagi tak? Bagi. Syarat cerai mati. Jangan cerai hidup. Tok laki bekas bawa kayu, dia belasah belakang hang. Kawan duk teringin nak rojok, hang duk usah kat dia. Cerai mati boleh. Ada ayat dalam Quran. Fima arratum bihi min khitbatin nisa'i aw aknantum anfusakum. Alimallahu annakum satazkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa qawlan ma'rufa. Allah bagi. Hang nak cakap kata Allah, hang bercakap dengan qawlan ma'rufa. Cakaplah dengan sindir-sindir, elok-elok perkataan tu. Kawan laki baru meninggal 2 bulan, yang jiran sebelah lelaki bini dah meninggal 2 tahun. Contoh, duk tengok kawan tu dia berkenan. So satu pagi tu ribuh lah kereta masing-masing nak pergi kerja. So jantan ni dia tengok-tengok, dia kata, Cik Joya, contoh, maaf ku ada Cik Joya. Cik Joya, kullu nafsin za'iqatul maut. Dia hafal itu 2 bulan. Ayat tu ayat tu dia hafal 2 bulan baru lepas. Dia kata, Cik Joya, siap yang bernyawa pasti mati, Cik Joya.
Ialah kita ni dia mula, dia masuk bunga dia. Allah bagi syarat qaulan ma'rufa. Perkataan tu baik, jangan duk lucah, jangan duk cakap tak apa-apa. Tu Allah tak bagi. Boleh. Syarat cerai mati. Boleh jantan ni usah-usah yang mati laki 2 bulan ni malu-malu sambil start kereta. Tu dia maulah tu. Han tunggulah iddah dia habis. Lepas tu kahwin lah. Allah benarkan. Sampai tahap tu Islam jaga. Syarat jangan duk melucah, bercakap, merepek, WhatsApp tak apa-apa, gambar apa-apa hantar kat dia. Tu semua nak mampu. Islam letak undang-undang peraturan. Islam faham perasaan manusia tanpa pasangan. Allah ra'i. Allah tahu sunyinya tak ada pasangan. Allah ra'i, tuan-tuan. Maka bila dah cerai mati, Allah izinkan. Ada ayat tu dalam suratul Baqarah juzuk yang kedua. Baik. Yang ketiga saya nak sebut, bagaimana indahnya ayat ini apabila Allah Subhanahu wa taala menyebut was-samaa'i dzatir raj' wal ardi dzatis sada'. Allah kata demi langit yang menurunkan hujan, dan disebut dengan ar-raj' yang telah saya hurai tadi, hujan yang berulang kembali proses dia. Lalu Allah kata demi bumi yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok untuk rezeki kita. Tuan-tuan muslimin muslimat, dalam kitab Muqaddimah Mastika Hadis, Muqaddimah bukan jilid 1, Muqaddimah Mastika Hadis, tak silap saya hadis belah-belah, cek tengok bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat suatu tamsil, satu perbandingan tentang risalah yang Nabi bawa. Ni ajaran Islam yang Nabi bawa. Dan bagaimana respon manusia. Allah, sebelum kita tengok hadis, tuan-tuan muslimin muslimat, ini bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimat, tolonglah fikir sekejap. Apa yang ulama pernah sebut, bahawa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ar-rahmatul muhdah. Pegang hak ni sudah. Pegang dengan satu benda yang ulama sebut, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ar-rahmatul muhdah. Kalau kita nak pecah dua, ar-rahmah al-muhdah. Bahasa Melayu apa? Nabi Muhammad ini kata ulama adalah rahmat yang Allah hadiahkan pada kita. Ni dok sambut maulid ni. Alhamdulillah, macam-macam program disusun, selawat confirm dah. Tuan-tuan muslimat, pegang pada istilah ini, insya-Allah kita faham siapakah baginda Rasul. Kita akan faham pengutusan Rasulullah. Rasulullah disebut sebagai ar-rahmatul muhdah, rahmat yang Allah hadiahkan kepada kita dengan akal yang sihat, dengan pemikiran perbahasan yang mudah. Bagi diri saya, tuan-tuan muslimat, manakah the most valuable, manakah lebih bernilai pada kita? Orang kita beli atau orang hadiah? Kita boleh dapat jawapan. Sebatang pen yang tuan-tuan beli di kedai,
harga RM10. Dengan sebatang pen jenama yang sama, harga yang sama, tetapi dihadiahkan oleh orang lain. Manakah lebih bernilai? Hadiah. Ini benda obvious kata orang, benda biasa dalam hidup. Bagaimana kita menghargai hadiah? Allahu Akbar. Tuan-tuan muslim, program kenduri walimatul urus, anak kita, kawan dia kahwin, kita pun pergilah, bagi duit sikit beli hadiah, beli rice cooker contoh, beli gelas, beli cawan. Apakah bila pergi rumah kenduri, rice cooker tu kita bawa begitu aja, dengan plug 3 pin tu jatuh atas lantai, seret dari rumah kenduri, turun kereta? Dah, rice cooker tu bubuh dalam kotak, wrapping paper, pilih pula warna wrapping paper tu cantik-cantik, hijau-hijau sikit, wrapping paper. Lepas tu kad, dah wrapping, bubuh kad, selamat pengantin baru, semoga berbahagia sehingga ke anak cucu. Kawan tidur dah lagi, cucu lah. Kawan tak lena lagi malam tu, duk fikir lagu mana, duk takut semua masing-masing, duk takut, tak pernah kan, tak pernah pengalaman pertama, tapi kad tu tulis lah anak cucu. Lepas tu pegang elok, masuk dalam bilik pengantin. Wah, tu memang kerja orang perempuan lah, orang jantan jangan marah, tu kerja dia. Sebab itu standby handphone kat dia, sejamnya call, dia mesti belik hadiah dalam bilik pengantin. Tu memang kerja dia. Kita terkedarah kat luar tu, balai rokok balik tu kita. Tak ada dia kerja nak tunggu lama-lama. Bawa hadiah tu susun, tengok kan, hadiah, nilai dia. Lepas tu malam sat lagi lepas maghrib, Pak Ngah daripada Felda Keratung tak balik lagi, Pak Cik daripada Felda Segamat mana tak balik lagi, Pak Ngah, Pak Long daripada Felda Jengkor tak balik lagi, 2 hari lagi baru balik. Semalam lepas maghrib, orang Melayu lagu tu lah upacara buka hadiah kan. Ada tak lagi? Ada saya rasa. Lepas maghrib tu berhimpun adik-beradik, pengantin 2 orang depan buka hadiah. Tu biasa kita buat. Sampai lah saya rasa ada lagi. Buka hadiah, tunjuk, ini daripada Pak Ngah Segamat. Pak Ngah duk sengih, duk balai rokok belakang. Pan, makasih Pak Ngah, letak tepi. Lepas tu ambil, tengok kecil aja. Buka-buka tengok apa rokok. Rupa Pak Long bagi, Pak Long isap rokok. Abu rokok ashtray. Terima kasihlah Pak Long. Sampailah susun periuk tu kan, susun gelas tu, ambil gambar. Kenapa? Sebab nilai hadiah. Ar-rahmatul muhdah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat yang Allah hadiahkan kepada kita. Apa jenis orang kita tak hargai hadiah daripada Allah? Allahu Akbar. Tingginya nilai hadiah. Ketika Salmanul Farisi memberi Nabi hadiah dalam bentuk buah kurma, Nabi tak boleh ambil sedekah, haram bagi keluarga Nabi memakan sedekah. Dan Salman waktu nak uji, nak tengok inikah Rasulullah yang disebut dalam Taurah dan Injil, maka apa jadi? Dia bawa kurma yang banyak. Tuan boleh ziarah kebun dia di Madinah, Telaga Salman. Tuan boleh pergi ziarah, pergi umrah, pergi, tak ada masalah dah. Arab Saudi dia bagi dah sekarang. Sikap keterbukaan tu kita nampak dah. Boleh ziarah sampai bawah kaki Uhud, sampai bawah bukit Uhud. Saya masih ingat musim haji, saya bawa jemaah nak pergi bawah kaki bukit Uhud tu, nak tengok tempat Nabi solat duduk, Masjid Fasah, nak tengok Gua Wangi, tempat Nabi dirawat oleh Fatimah dan Saidina Ali.
kena ambil permit, kena tasrih, kena ada permit baru boleh kita pergi. Kita celapak pergi, dia ligan, dia poli, dia cekup kita. Sekarang tuan-tuan, saya melihat keterbukaan kerajaan Arab Saudi. Alhamdulillah, dia tak kacau dah. Tuan-tuan, pi lah. Tuan-tuan nak pi mana? Pi lah. Cuma dia tutup-tutup lah sikit. Gua Wangi tu dia tutup. Kemudian Masjid Fasah tu dia tutup sikit. Tapi kita nampak lah tapak tempat Nabi solat, duduk 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, tamam. Nabi jamak tamam. Ketika Nabi cedera, luka dalam peperangan Uhud, masjid dia nama Fasah, betul-betul bawah kaki bukit Uhud. Kita boleh pergi. Allah, saya pujilah di situ. Sebab pengalaman saya bawa orang pergi haji, memang payah kita nak lepas. Kena tasrih, kena permit. Sekarang alhamdulillah, tuan-tuan pergilah. Telaga Salman, Telaga Izik, mana tuan-tuan nak pergi lah. Tak jadi masalah. Orang berniaga pun hebat. Saya terperanjat turun di Arafah. Last saya pergi umrah 2017. Itu last. Airport Jeddah yang lama. Bila kita pergi ni airport Jeddah, matar cantik. Airport Jeddah yang baru macam KLIA, tuan-tuan. Lawa. Ada kereta api macam KLIA. Kita rapat kapal terbang tu, kita naik kereta api macam KLIA. Ada polis perempuan tunggu kita. Kita turun kapal terbang, polis perempuan Arab ni bawa kita naik kereta api. Oh, hebat. Saya puji hati. Sampai immigration lebih kurang 20-25 counter immigration. Wallahi tuan-tuan, airport Jeddah lama, saya pernah berdiri 9 jam nak cop pasport. 9 jam saya pernah. Polis harap depan lah. Saatkan dia main handphone, saatkan dia gelak, dia main game. Betul kan dia keluar, dia balik rokok, hilang dah kaunter, tak ada orang. Betul kan dia halau kita pergi hujung pula. Airport lama, pergi lah beratok lah dengan beg kita. Betul kan, tak puas hati pula, dia tutup kaunter, dia halau pula pergi hujung. 9 jam saya pernah rasa. Tapi yang ni tuan-tuan, 10 minit. Polis wanita, immigration dia semua perempuan. Sikap keterbukaan. Dia benar dah bekerja, dia benar dah duduk kaunter. Dulu mana ada. Kita pun tengok-tengok, cun, lawa lah Arab, India hidung. Baru belakang purdah tu India, duk panggil kita, duk senyum pula. Tak apa nak betul kita. Betul. 20-25 kaunter, semua polis immigration Arab perempuan. Ya Karim ya Rab, 10 minit bos 10 jari. Dia pun buat ucap selamat datanglah apa semua. Kita pun keluar sana, bas tunggu. Allah, saya pujilah sikap keterbukaan. Cantik airport. Dan yang paling penting, apa yang saya lihat ialah bagaimana dia tak ganggu dah orang berniaga. Saya keluar Masjidil Haram dulu, kita boleh saksikan adegan kejar-mengejar antara polis Masjidil Haram dengan penjual inai wanita Afrika. Kan kita boleh tengok depa punya lari tu, besen atas kepala. Depa lari, polis ligan yang jual inai di Afrika, terbang inai tu, depa punya lari tu, Usain Bolt pun serah pingat mah dia punya laju depa lari. Lah dah dia sedia satu tempat. Saya tawaf sunat pagi tu, pukul 6.30 saya keluar hotel, saya tawaf sunat. Tawaf kena pakai ihram. Nak tawaf di dataran kena pakai ihram. Walau tawaf sunat kena pakai ihram. So kita tawaf sunat, ibadah semayang sunat apa semua. Lalu saya pusing-pusing tepi-tepi hotel, tengok mereka sediakan satu tempat khas untuk jual inai. Oh, dia tak kacau dah. Keterbukaan tu ada. Saya pergi Arafah bawa jemaah, otak saya dua ya. Pertama lori aiskrim, kan tu biasa, lori aiskrim. Kedua unta dengan mamat bangla dengan kamera dia. Nak ambil gambar lagi. Otak saya hak tu kan. Sekali sampai Arafah tuan-tuan, Arafah jadi pasar malam balik pulau.
Daripada Mustashfa, Hospital Arafah tu, bawa ke Jabal Rahmah, peniaga penuh. Tak jumpa dah unta dengan kamera, tak ada dah. Lori aiskrim ada, tu pun jenuh cari. Mana kita aiskrim lain tak mau. Jemaah nak pergi lantak apa, aku bagi sejam, pennya apa patah balik. Kita cari aiskrimnya, cari-cari jumpa 5 rial, naik harga. Dulu 3 rial gunung, itu 5 busut. 5 rial dah tinggal busut. Kata mangkuknya Pak Arab, ya Bangla tu lah, bukan Pak Arab yang jual. 5 rial tuan, tinggal busut. Kita colek hatulah sampai tunggu jamaah. Arafah jadi pasar malam balik pulau. Orang punya meniaga. Dulu mana ada kendalikan. Tu sikap keterbukaan dia. Dan tuan-tuan boleh pergi mana pun tuan-tuan nak pergi. Bukit Uhud, bawah Celah, pergilah. Tak ada siapa larang dah. Alhamdulillah. Cuma masuk Raudah di Masjid Nabawi masih pakai permit. Umrah tak payah permit. Umrah boleh balon tuan-tuan nak buat bila-bila pun, tak ada masalah. Raudah masih permit. Saya dapat 15 September 5.45 petang sampai 6 subuh. Dia bagi masa. Had lain penuh. Yang tamarna tu tuan-tuan cek, application tu tuan-tuan kena bubuh, lepas tu tengok kalender kita. September, tengok mana yang hijau. Tak ada yang hijau, semua merah dengan kuning. Kuning tu crowded, merah dah penuh. Masuk kuning tu. Ada jemaah saya menangis tak dapat masuk, dah penuh. Saya kata cuba je lah, tawakal ke Allah. Ada muslimat yang teriak tak dapat masuk. Saya kata cuba aja, doa pada Allah. Dia pun beratur. Polis dia cek kita punya tu, tapi dia tak berapa cek sangat. Larat dia nak cek punya ramai. Saya tunjuk handphone dia tak dan buka, dia suruh jalan lah. Ada jamaah tunjuk My Sejahtera lagi ke mana? Tunjuk My Sejahtera, dia tengok jalan. Tak ada masalah. Muslimat tu polis panggil, tu kata rezeki. Dia sembang tu punya seronok di Dewan Makan. Polis panggil, polis hantar dia lorong tikui masuk. Ada lorong tikui, polis bagi dia. Tu saya kata rezeki. Dan dia pula dapat 2-3 kali masuk. Dia banggalah cerita waktu tengah makan. Allah, tu saya kata siapa nak pergi bulan 10, 11, 12 ni, harap-harap tak boleh raya lah no. Kalau nak belah raya pula 10, 11, 12 ni, tuan-tuan isi yang tamarna tu. Lah dia panggil nusuk. Baru punya application nusuk. Maka tuan-tuan kalau penuh, saya cadangkan tuan-tuan beratur je lah. Dia tak cek sangat. Tambah dia tengok Malaysia, dia panggil gitu lah. Sungguh. Dia tengok Malaysia lagu ni, dia panggil lorong tikui, dia siap tepi Babun Jibril tu dia hantar masuk. Allahu Akbar, rezeki. Yang tak ada application tu 2-3 kali muslimat tu dapat masuk. Ada anak murid saya orang Ampang masuk sampai tahap tahajud terus di Raudah 2-3 pagi, 3 pagi, 3:30 dapat masuk. Itu penuh tu. Batuk buat sengih dia panggil. Dan paling mudah tunjukkan My Sejahtera. Yang tu lagi power. Dia tengok jalan. Tuan-tuan, ni rezeki lah. Saya dapat sekali aja, saya tak maulah bagilah peluang orang lain. Kita beralah lah. Kita dapat sekali 5.45 sampai 6 suku. Dia bagi setengah jam petang. 5.45, 4.45 kena beratur dah. Kena beratur dah. Punya ramai makhluk. Saya katakan September saya pergi ni macam musim haji. Pengalaman saya bawa jemaah haji, saya katakan September saya pergi ni macam musim haji. Nak boleh bayang bulan 12, wallahu a'lam, punya ramai manusia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah hadiah rahmat yang Allah hadiahkan
kepada kita, maka kita sambut, terimalah hadiah daripada Allah. Baik. Nabi kata begini, bandingan ajaran Islam yang aku bawa, hidayah petunjuk yang aku bawa, adalah seperti hujan yang turun daripada langit dan menimpa bumi. Tengok ya, Nabi buat tamsil. Ajaran aku, kata Nabi, Islam yang aku bawa ni macam air hujan yang turun. Dan kita ni macam bumi tu. Dan Nabi kata, apabila hujan turun menimpa bumi, maka bumi dalam memberi respon kepada penurunan air hujan, maka bumi, kata Rasulullah, terbahagi tiga. Tiga ni kita lah manusia, respon pada ajaran Nabi. Nabi kata tanah yang pertama adalah tanah yang bila hujan turun, dia menakung air hujan. Dia takung air hujan tu, kemudian dia serap air hujan tu. Dia serap tanah tu, dia takung, dia serap. Dan tanah itu subur, menumbuhkan pokok dan tumbuh-tumbuhan. Itulah manusia yang pertama, iaitulah yang respon pada ajaran Islam yang Rasulullah bawa. Kalau dalam muqaddimah mastika hadis ditulis pengajaran dia dengan disebut bahawa inilah orang-orang yang berilmu, menerima ilmu, kemudian dia menyampaikan ilmu itu kepada orang lain, dan kemudian dia beramal dengan ilmu itu. Dia ada ilmu, kemudian dia sampaikan pada orang, kemudian dia sendiri beramal. Inilah tanah nombor satu, tanah yang baik. Mudah-mudahan saya, tuan-tuan muslimin muslim yang gemar kasih kepada ilmu, yang sukakan majlis ilmu, yang mahu hidup di atas ilmu, iman dan takwa, yang memahami apa yang Nabi sebut, man arada dunya fa'alaihi bi'ilmi, man arada al-akhirah fa'alaihi bi'ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bi'ilmi. Kamu nak dunia, kamu nak akhirat, kamu kena ada ilmu. Mudah-mudahan kita respon, terima ajaran Nabi. Tak nak kita lawan Nabi, tak mau. Tak nak kita cakap sesuatu yang boleh merosakkan iman dan takwa kita. Kita terima apa yang Nabi sampaikan dan kita sampaikan pada orang lain. Balighu anni walau ayat. Dan kita berusaha untuk beramal. Kita beritahu orang baca Quran, kita sama baca Quran. Itu tanah yang pertama. Dia terima, dia takung air, dia serap. Dia serap, tanah dia subur, tumbuh pokok. Dianya okey, dia beri manfaat pada orang lain, kata ulama. Orang lain dapat manfaat. Tanah-tanah sekeliling boleh sedut air daripada tanah sebelah yang subur ini, maka tumbuh pokok. Contoh satu. Dua, tanah nombor dua, kata Nabi, yang hanya menakung air tapi dia tak serap. Dia takung air saja. Pernah jumpa tanah macam ni? Pernah. Dia takung air saja tapi dia tak serap air. Dia takung air, orang lain dapat manfaat tak? Dapat. Boleh jadi orang cedok basuh tayar kereta, contoh simbah ke kereta dia, kok berlumpur ke, dia cedok sikit dia simbah, tapi tak serap. Kata pengarang muqaddimah mastika hadis, inilah orang yang berilmu, yang menerima ilmu,
yang sampaikan pada orang lain, tetapi dia tidak beramal dengan ilmu dia, tak berapa kemah. Sebab buah daripada ilmu itu amal. Kata Imam Ghazali di dalam Minhajul Abidin, Muqaddimah Minhajul Abidin, antaranya Imam Ghazali sebut buah daripada ilmu ialah amal. Walau ilmu kita sikit, tapi beramal. Sikit ilmu kita, tapi tahu kena baca Quran, bacalah. Itulah ilmu, amal tu. Tapi si Mamat ni, dia ada ilmu, dia sampai ke orang. Orang lain dapat manfaat daripada ilmu dia, tapi dia tak beramal. Tak elok. Tak elok. Dia kata, jagalah kesihatan tuan-tuan, makanlah halalan tayyiban, makanlah makanan. Dia pun bacalah, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Wahai manusia, makanlah daripada yang halal dan bersih. Dia sendiri seokok, sembang darah. Dia sendiri balun rokok. Leceh betul. Tak mau lagu tu. Cakap suruh orang buat baik, kita pelingkup diri kita. Suruh orang selawat ke Nabi, kita tak selawat ke Nabi. Tuan-tuan, saya bawa jemaah baru ni, saya bawa melawat beberapa tempat. Antara saya bawa pergi Masjid As-Sajadah. Dekat tuan-tuan, kalau kita tahu. Dulu payah nak pergi tempat ni, sekarang alhamdulillah bebas boleh pergi. Masjid As-Sajadah dekat dengan Masjid Nabawi. Dekat ya, celah-celah building tu je. Masjid As-Sajadah tempat Nabi pernah sujud lama. Menyebabkan Abdul Rahman bin Auf, dia tengok Nabi sujud lama, dia ingat Nabi dah wafat. Lama Nabi sujud, sehingga akhirnya Nabi bangun dan Nabi tersenyum. Nabi kata, aku sujud lama tadi sebab Jibril datang. Jibril datang beritahu aku tentang kelebihan-kelebihan orang yang mengucapkan salawat ke atas aku. Itu dia Masjid As-Sajadah di Madinah. Tempat Jibril datang waktu Nabi tengah sujud. Jibril beritahu kelebihan-kelebihan orang yang berselawat ke atas Rasulullah. Sebab itu disebut paling tak ada, saya selalu sebut, siapa yang selawat 100 kali sehari, Allah akan menunaikan hajat-hajatnya. Tu saya katakan banyak kali, 100 kali selawat ni mau ada tiap-tiap hari, mau wajib 100. 100 ni mau ada dulu. Lepas tu tuan-tuan nak balun 200 ke 300, tuan-tuan punya pasal lah. Tu lebih baik. Sehingga ulama kata paling cantik sehari 500 kali selawat atas Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu sekali. 100 kali tiap-tiap hari. Yang tu mau ada modal itu. Tolong tuan-tuan buat. Allah 15 minit tak sampai. Kalau baca laju Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, saya ingat dalam 15 minit 100. Kalau baca perlahan mungkin dalam 18-20 minit. Apa benda je 15 minit 20 minit kita buang masa untuk selawat? Apa benda yang kita nak rasa letih sangat? Bercakap, merepek, merapu, mengalah. Perdana Menteri bercakap, boleh teka tarikh pilihan raya bila dia seorang boleh teka, dia tahu awal. Repek nombor 1 boleh bercakap. Tapi selawat langsung tak nak. Apa nak jadi kita? Setiap hari tuan-tuan ambillah masa. Lepas subuh 20 ke, lepas zuhur 20, lepas asar 20. Apa susah? Kali 5 cukup 100. Ulama kata 100 itu paling tak ada mau ada. Kerana akan ditunaikan hajat-hajat kita oleh Allah. 100. Hak lebih lagi lah dahsyat kelebihan dia. Nah, kita tahu, kita berilmu, kita sampai ke orang, kita tak selawat. Ni tanah nombor 2.
Tanah yang menakung air tapi tak serap, tak jadi, tak elok. Orang lain dapat manfaat tak? Dapat. Dia tak dapat. Tak boleh tumbuh pokok sebab tak serap air. Tak mau nombor 2 tak elok. Tanah nombor 3 yang ni haru bin biru loklak punya geng. Tanah nombor 3 kata Nabi langsung tak ada apa. Jatuh-jatuh tu tak lekat apa, mengalir masuk lokak. Hak ni han jangan kata apa lah. Ilmu tak ada, mengaji tak mau sembahyang Jumaat, paling lewat dia sampai duduk belakang. Bukan sini, Switzerland tengah. Tuan-tuan, dia sedak-sedak ya, barakallahu li wa lakum. Boleh bangkit tidak? Betul lah. Apa pun tak ada kat dia. Ilmu tak ada, nak sampai ke orang tak ada, beramal tak ada. Kata penulis kitab Mastika Hadis, inilah tanah yang paling teruk, inilah manusia paling celaka. Tuan-tuan, jangan jadi tanah nombor 3, tuan-tuan. Dalam suasana endemik ni, alhamdulillah, bebas, makin bebas dah. Saya di Makkah, Madinah ke Makkah, Makkah rasanya. Baca surat khabar, tengok SOP terbaru kan. Alhamdulillah, kita punya mas ni agak bebas lagi lah. Alhamdulillah. Ambillah kesempatan suasana ruang yang ada untuk kita menuntut ilmu, terus menuntut ilmu, hampirkan diri ke masjid, solat berjamaah dan sebagainya. Ingat tuan-tuan muslimin muslimat, Rasulullah datang bukan untuk ajar kita nak buat kilang roti, nak buat kilang tayar. Tak. Rasulullah datang untuk mengenalkan kita kepada Allah. Rasulullah datang untuk ajar kita bagaimana kita nak hidup atas muka bumi. Soal makan, tuan-tuan, la ilaha illallah. Waktu saya di Taif, cerita makan sikit. Kami tidur di Taif semalam, sampai Jeddah terus pergi Taif. Tidur di sebuah apartmen di Taif, cantik, atas bukit, sejuk. So besok tu saya bawalah jamaah melawat Taif, Masjid Ibnu Abbasnya, Bandar Taif, apa semua. Sebelum tu kita pergilah pasar buah-buahan tu, tuan-tuan selalu pergi tu kan, tepi jalan tu yang jual macam-macam tu, situlah famousnya. Bah pun berhenti situlah. Nak cerita makan ni apa dia, kita perhati tengok, banyak kera keluar, kera banyak keluar celah-celah batu tu. Dia tengok orang ramai, dia main. Dan peniaga Bangla ni relax lah. Duk bagi pisang, duk bagi buah limau. Kera tu relax, dia kupas, buka pisang. Ada satu gerai tu saya perhati, Mamat Bangla ni. Kami tengok dia ambil pisang, dia balut dengan selotip. Dia balut dengan selotip, macam dia nak buat show lah kot. Kami tengok je lah. Lepas tu dia lempar dekat kera ni. Kera ni ambil ni, dia tak gigit terus, dia buka selotip. Yang kata mentera ke darah. Yang kata makan, kera pun reti, dia tak makan plastik, dia tak makan selotip tu. Dia duduk atas batu tu, bungkuk dia punya besar kera tu, hak merah tu kan. Dia duduk atas batu, dia buka elok, dia duduk pandang kita kan. Dia buka selotip tu, dia buang, dia kupas, dia makan. Tu dia kata makan, beruk pun reti. Mau kata orang, Nabi datang ajar adab makan, baca bismillah, ucap alhamdulillah. Tu je lah, jangan isap rokok. Tu Nabi tak habak laku tambah. Nabi ajar kita apa dia? Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai annama ilahukum ilahun wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin. Ayat 6 surah Fussilat. Itulah ajaran Nabi, mengajar kita bahawa Allah tu satu. Ilahukum ilahum wahid.
Allah itu esa, Allah itu satu, hukumnya satu, Quran yang satu, hadis yang satu, Nabi yang satu. Kamu kena ikut, barulah selamat hidup kita dunia dan akhirat. Tak ada Quran lain, Quran itulah. Tak ada hadis lain, hadis itulah. Allah yang esa, dalil alam yang indah tersusun rapi menandakan Allah itu esa. Allah itu esa pada zat sifat af'al. Allah tidak dua, tidak tiga. Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Kalaulah ada di langit dan di bumi Tuhan selain Allah, nescaya hancurlah alam ini. Lingkup langit, lingkup bumi, laut tak tersusun, buah-buahan berterabur kerana Tuhan ramai. Tapi tersusun rapi kerana Allah yang satu. Ya sahibai sijni a'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Antara ucapan Nabi Yusuf di dalam surah Yusuf kepada dua sahabat sepenjaranya, Nabi Yusuf bertanya, ya sahibai sijni, wahai dua orang sahabat sebilik denganku, a'arbabum mutafarriquna khairun, adakah menyembah Tuhan yang berbilang-bilang itu baik? Sembah Tuhan banyak itu bagus? Amillahul wahidul qahhar, atau engkau sembah Allah yang wahid dan al-qahhar, maha gagah. Fikirlah kata Nabi Yusuf dalam surah Yusuf. Nak ajar, itulah ajaran para nabi dan rasul, dan itulah Rasulullah ajar kita. Itulah dia perjuangan Nabi. 13 tahun Makkah, 10 tahun di Madinah. Walaupun Madinah menurunkan surah-surah, ayat-ayat berhubung dengan hukum, hakam, peraturan hidup yang mesti dilalui oleh manusia, tetapi tetap asasnya ialah Allah itu esa. Kamu tidak boleh mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Surah An-Nahl ayat 36. Sembah Allah dan jauhkan diri daripada taghut. Disebut oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, tafsir Al-Quranul Azim atau tafsir Ibnu Katsir, disebut bahawa termasuk taghut itu ialah manusia-manusia yang menghalang kita kepada kebenaran. Bukan kata pokok, kayu, busut, batu je, tak. Bukan berhala aja. Tetapi termasuk taghut, mereka yang namanya manusia halang kita jangan rapat dengan kebenaran, halang kita jangan faham Islam. Ini taghut. Allah kata jauhkan diri, jangan bersama mereka. Allahu akbar. Muslimin dan muslimat sekalian, semoga kita menjadi tanah yang pertama. Amin ya rabbal alamin. Yang ada ilmu walau tak banyak, sampaikan pada orang walau sepatah dua, dan kita beramal, insya-Allah. Itulah tanah yang paling baik. Resap air hujan dan tanah dia subur. Kita tak nak jadi nombor dua, takung air orang lain dapat, dia tak ada apa. Dia tak serap air, orang lain ada manfaat, cedok, basuh tayar kereta ke apa ke, dia tak dapat apa, tak serap. Dia ada ilmu, dia sampai ke orang, dia sendiri tak beramal, tak nak. Dan minta berlindung ya Allah daripada menjadi tanah yang ketiga. Turun hujan, tak lekat langsung air, tak lekat langsung mengalir masuk sungai, masuk longkang. Inilah tanah yang paling teruk, inilah manusia yang paling teruk. Maka jangan kita jadi manusia yang ketiga. Belajarlah, carilah ilmu, hampirkan diri dengan rumah Allah, sayangilah para ulama, dan jadikanlah ulama pemimpin-pemimpin kita. InsyaAllah kalau itu kita boleh buat, selamat kita di dunia, selamat kita di akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu laqaulun
fasl. Wallahu a'lam. Kita sambung pada bulan yang akan datang dengan ayat yang ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.